Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan berita ASEAN yang memaparkan peristiwa dan pergolakan yang berlaku di sekitar rantau ASEAN. Sebuah komuniti pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN harus mempunyai 3 elemen utama, iaitu politik dan kerjasama keselamatan, kerjasama ekonomi dan kerjasama sosio-budaya dalam memastikan kestabilan, keamanan dan kemakmuran bersama wujud di rantau ini, mewujudkan komuniti keselamatan ASEAN ASC, mewujudkan Komuniti Ekonomi ASEAN AEC dan mewujudkan Komuniti Sosio-Budaya ASEAN ASCC. Berita ASEAN malam ini dimulakan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-25 di Naypyidaw, Republik Kesatuan Myanmar. Bahan berita ASEAN lain, pengidap osteoartritis di Singapura tidak lama lagi akan mendapatkan rawatan baru yang mampu mengurangkan kadar kematian disebabkan penyakit berkenaan. Bersama Haji Haminah Haji Duraman untuk mengikuti laporannya. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN kali ke-25 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Naypyidaw, Republik Kesatuan Myanmar. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Tien Sin dan isteri Puan Daw Kin Kin Win. Thank you. Please be seated. Presiden Republik Kesatuan Myanmar selaku pengerusi sidang kemuncak ASEAN ke-25 dalam ucapan perasmian menekankan mengenai pentingnya memastikan kesepaduan politik, integrasi ekonomi dan tanggungjawab sosial masyarakat ASEAN serta usaha mengukuhkan lagi hubungan luar ASEAN direalisasikan bagi kepentingan bersama. Tuan Yang Terutama juga melahirkan rasa puas hati mengenai kejayaan 2 tugas penting pada tahun ini ke arah mengukuhkan institusi ASEAN selaras dengan piagam ASEAN dan merumuskan elemen utama bagi visi komuniti ASEAN selepas tahun 2015. Tuan Yang Terutama juga menyatakan rasa puas hati mengenai kemajuan yang dicapai oleh ASEAN selaras dengan tema tahun ini, iaitu bergerak maju ke arah perpaduan bagi masyarakat yang aman dan makmur. Presiden Republik Kesatuan Myanmar juga mengetengahkan masa depan ASEAN dalam mempromosikan norma dan keutamaan ASEAN untuk meluaskan hubungan luar ASEAN dengan rakan kongsi perdagangan dan pelaburan. ASEAN Taiwan dia ပေါ်ပေါက်လာရင်းနဲ့ ASEAN မိတ်ဖက်များနဲ့လည်းပုံမခိုင်မာစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုပြသပါတယ်. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menyertai ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang lain bagi sesi bergambar ramai. Semasa sidang kemuncak ini, para pemimpin ASEAN telah sama-sama membincangkan perkara-perkara yang berkait rapat dengan tema sidang kemuncak ASEAN tahun ini. Antara agenda-agenda utama yang diberi perhatian ialah isu-isu ke arah merealisasikan komuniti ASEAN menjelang 2015 dan hala tuju strategik bagi komuniti ASEAN pasca 2015 serta memperkukuhkan institusi-institusi ASEAN. Mengiringi keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Menteri Kewangan kedua di Jabatan Perdana Menteri yang berhormat Pin Orang Kaya Lela Setia, Dato' Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua yang berhormat Pin Orang Kaya Pekerma Dewa, Dato' Seri Setia Lim Jock Sing. It's something that is a great achievement, I think.
Di Singapura, pengidap osteoartritis tidak lama lagi akan mendapatkan rawatan baru yang mampu mengurangkan kadar kematian disebabkan penyakit ini. Ia merupakan sebahagian dari penyelidikan berterusan yang mendapat sokongan di bawah dana amal yang baru bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai penyakit rheumatological seperti artritis rheumatoid dan lupus. Seorang pemilik galeri seni yang disalahkan mengidap lupus memulakan dana penyelidikan supaya boleh mempercepat proses mencari ubat bagi penyakit ini. Pada tahun 2011, pemilik galeri seni Helena Chan menemui luka-luka di wajahnya dan juga mulai kehilangan rambut dan sentiasa berasa letih. Doktor memberitahu yang ia mengidap lupus, penyakit autoimun yang menyerang tisu dan organ seperti sel-sel darah, kulit dan buah pinggang. Perkara itu mendorong Helena untuk mengetahui cara membantu orang lain seperti dirinya. Pada majlis makan malam kebajikan, Helena melancarkan dana amal untuk mengumpul wang bagi penyelidikan mengenai penyakit rheumatological. Dana bertujuan untuk mengumpul $3 juta pada akhir tahun 2016 dan $12.5 juta dalam jangka masa panjang untuk mempercepat penemuan itu. Terdapat lebih 600,000 orang yang mengidap rheumatological di Singapura dengan osteoartritis yang paling ramai. Auda Berita ASEAN malam ini juga mengongsikan berita menarik yang lain. Lebih 500 reka bentuk unit seramik selatan yang terbaik dipamerkan di Muzium Wilayah An Giang di Vietnam. Manakala di Malaysia, hampir 2,000 ekor itik milik warga emas di Tumpat, Kelantan akan mula bergerak masuk ke dalam reban setiap kali azan asar berkumandang. Teruskan untuk mengikuti berita ASEAN dan laporannya bersama Hajah Haminah Hajuduraman. Satu pameran seramik selatan yang terbaik diadakan di Muzium Wilayah An Giang. Lebih 500 reka bentuk unik dipamerkan di mana pelawat berpeluang melihat beberapa contoh terbaik dan tertua kraf tradisional ini. Para pengunjung pameran ini melihat sekilas kehidupan sehari-hari penduduk selatan pada masa lalu melalui peralatan seramik yang dipertontonkan. Jenis seramik berasal dari berbagai wilayah di selatan seperti Lai Tiu atau Bien Hoa. Walaupun seramik selatan mempunyai sejarah yang agak singkat berbanding jenis lain, tetapi ia masih terkenal dengan gaya yang unik dengan bahan-bahan tanah liat halus yang bermutu tinggi digunakan oleh pengukir selatan. Ramai pelancong datang ke sini untuk belajar tentang sejarah di sebalik tembikar kuno ini. Pameran ini bukan sahaja menggalakkan pembuatan seramik tempatan, malah juga menunjukkan nilai-nilai budaya penduduk Tanah Selatan. Haiwan ternakan disiplinnya tinggi. Setiap kali azan asar berkumandang, hampir 2,000 ekor itik milik Nawi Latif berusia 61 tahun akan mula bergerak masuk ke dalam reban yang terletak berhampiran rumahnya. Seperti sudah dididik, semua itik milik warga emas yang mesra dikenali sebagai Pok Wee itu berbuat demikian tanpa arahan daripadanya. Nawi berkata selewat-lewatnya pukul 5 petang, semua itik berkenaan yang mula dipelihara sejak 7 tahun lalu akan memenuhi reban tanpa seekor pun yang tertinggal di luar. Menurutnya, ada tekniknya untuk mengajar itik berkenaan berdisiplin hingga begitu. Katanya sebagai permulaan, setiap kali waktu azan asar berkumandang, beliau akan mengumpan semua itik ini dengan meletakkan dedak dalam reban. Pok Wee turut meletakkan itiknya di kawasan sawah milik rakannya selama 3 bulan selepas musim menuai. Tujuannya ialah menjimatkan kos makanan ternakan selain membersih sawah daripada haiwan perosak seperti siput dan ulat. Selain terhibur dengan gerak disiplin itiknya sejak 7 tahun lepas, Pok Wee berazam membangkan perniagaan ternakan itiknya setelah mendapat sambutan baik daripada peniaga setempat dan kawasan lain.
ASEAN mengiktiraf kepentingan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam pembangunan ekonomi di rantau ASEAN, sementara Komuniti Keselamatan Politik ASEAN diwujudkan bagi mempromosikan keamanan dan keadilan lebih meluas di Asia Tenggara, sekaligus mengukuhkan lagi sokongan kepada piagam ASEAN. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam Berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Untuk mengikuti Berita ASEAN, anda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.bn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.